Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada pagi ini saya ingin berbicara ringkas mengenai satu tajuk apa yang kita namakan sebagai the power of belief ataupun the power of trust. Kuasa keyakinan, kuasa keimanan. Sebenarnya yang menggerakkan manusia untuk melakukan satu benda atau action ini datang daripada keyakinan mereka. Jadi keyakinan itulah yang menggerakkan orang tu bekerja. Tanpa keyakinan terhadap satu perkara, mereka tidak akan bekerja kuat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hakikat ini di dalam Al-Quran, dalam suratul Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Telah berjayalah orang-orang yang beriman, iaitulah mereka yang khusyuk di dalam solatnya dan mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang lara. Beriman, khusyuk dan meninggalkan perkara lara, ini tiga prinsip asas untuk kejayaan. Walaupun ayat ini menceritakan tentang kejayaan akhirat, maknanya orang tidak akan berjaya masuk ke syurga kalau dia tak beriman tentang kewujudan syurga. Apabila dia tak beriman tentang kewujudan syurga, maka amalannya, tindakannya, actionnya tidak akan menurus melakukan amal-amal soleh yang membawanya ke syurga. Antaranya ialah solat, dan solatnya tidak bersungguh-sungguh, tidak khusyuk. Khusyuk adalah konsentrasi, fokus yang dilakukan itu disertakan dengan keyakinan dalam hati, kemahuan yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan solat secara yang terbaik, dan anggota badan yang tertib melaksanakan SOP KPI untuk menjayakan solat di mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meninggalkan perkara-perkara yang lara. Memang di dalam solat, apabila manusia melakukan perkara yang bercanggah dengan rukun dan perkara berkaitan solat, ia ada lara dan itu adalah membatalkan solat. Tuan-tuan, saya berada di luar rumah saya sambil bersantai untuk kita sama-sama berkongsi, berbincang mengenai tajuk ini. Jadi fokus saya adalah tentang belief. Bagaimana kita nak membina keyakinan. Islam mengetahui diri manusia ini digerakkan oleh keyakinannya terhadap sesuatu idea yang dia ada. Bagaimana Imam As-Salbana berkata, innama tanjahul fikrah idza qawiyul imanu biha. Suatu idea itu akan berjaya sekiranya seseorang itu benar-benar yakin terhadap idea yang dia miliki. Dalam kehidupan kita, kejayaan seseorang itu bergantung kepada sejauh mana dia yakin dia boleh berjaya. Jadi keyakinan ini bermula daripada kepercayaan yang ada dalam minda. Kemudian yang disebutkan percaya dan yakin ni, keyakinan adalah sesuatu yang sudah terpahat di dalam hati sanubari dan dia sudah tidak berubah. Kalau kita kata berubah tu ragu-ragu, tapi sesuatu yang terpahat di dalam hati menjadi ingatan yang kuat, sesuatu implikasi yang dia percaya, jadi ingatan yang kuat itu menjadi prinsip yang membentuk tingkah laku manusia. Seperti mana yang kita lihat dalam hidup ini, kanak-kanak kita daripada kecil mempelajari sesuatu dan menanamkan satu keyakinan. Contohnya kita pernah memegang api dan kita terasa panas dan sakit. Jadi rasa panas, rasa sakit, warnanya yang merah, itu sudah terpahat dalam hati kita, dalam minda bawah sedar kita, satu perasaan, satu kefahaman, satu keyakinan bahawa api yang panas itu berbahaya.
Jadi keyakinan itu sudah pasti akan membentuk sikap kita apabila kita berdepan dengan api. Sebenarnya demikianlah juga belief ataupun trust, keyakinan yang terpahat dalam diri manusia ni macam-macam. Ada keyakinan itu bersifat positif yang mendorongnya melakukan suatu benda. Ada keyakinan itu merupakan sesuatu yang negatif. Contohnya adalah prasangka buruk. Hari ini yang kita kata fear, takut. Takut untuk jumpa orang. Bukan takut untuk jumpa orang, tapi ketakutan yang ada kemungkinan ialah takut kita ni di-reject. Takut kita diabaikan. Takut idea kita ditolak. Takut. Jadi ketakutan ini sebenarnya adalah disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang lalu yang menyebabkan kita rasa sakit untuk melakukan satu aktiviti kerana kita sudah terbiasa merasai deritanya apabila pendapat kita ataupun idea kita ataupun pendekatan kita ini disanggah oleh orang lain. Sebenarnya ketakutan itu sebenarnya sesuatu yang datang dan terpahat dalam diri kita hasil pengalaman yang lalu. Boleh tak kita ubah perasaan itu menjadi perasaan yang positif? Sebenarnya kalau dalam disiplin Islam, contohnya kita umat Islam ini difardukan untuk menunaikan solat fardu 5 waktu sehari. Maksudnya kita sudah melakukan suatu benda yang rutin dalam hidup kita. Bermula dengan mengambil wudu, membersihkan diri, pakaian kita, tempat kita, dan menghadap kiblat dan mengangkat takbiratul ihram untuk menunaikan solat. Dalam solat kita ikuti membaca Fatihah, membaca tasbih, istighfar, membaca tahiyat. Semua bacaan-bacaan itu kita baca dan kita ulang. Kita ulang berkali-kali. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isya. Berulang kali kita membaca iqrar, menyebut di lidah kita, kita telinga kita mendengar dan kita merasai dalam jiwa kita. Lambat laun apa yang kita aktiviti solat yang difardukan itu akan membentuk satu keyakinan, belief dan trust dalam diri kita. Jadi sebab itulah orang yang sentiasa melakukan solat, menjaga solat 5 waktu, bermaksud dia sudah mendisiplinkan dirinya untuk menyebut, memuji Allah, berdoa kepada Allah, memohon petunjuk daripada Allah, mengikrar kepada dia hanya hamba Allah. Dengan itu lahirlah satu keyakinan pada dirinya terhadap siapa dirinya. Lalu anggota badannya akan follow apa yang dia yakin. Jadi konsepnya adalah repetition, pengulangan. Apa yang kita ulang, apa yang kita sebut secara berulang-ulang itu sebenarnya akan membentuk satu trust dalam diri dan ianya akan menguasai hidup kita. Ia bukan satu teori, tapi itulah apa yang kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merubah umat Islam menjadi lebih baik. Maknanya apabila kita lihat satu orang Arab Badawi datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dirakamkan oleh Allah dalam Al-Quran wa qalatil a'rabi amantu. Golongan Arab Badawi ini baru masuk Islam, dia datang kepada Nabi, dia kata aku telah beriman. Lalu Allah berkata, berfirman, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Allah menyatakan kepada mereka, jangan kata beriman, kata kami aslam, kami baru menyerah diri untuk melakukan amal-amal ibadat yang difardukan. Sebab apa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, kerana iman masih belum mantap di dalam jiwa kamu. Jadi bermaksud orang yang memeluk Islam ini sebenarnya mereka menerima secara kefahaman, menerima secara logik, tetapi keimanan itu belum menjadi habit mereka. Jadi untuk menjadikan apa yang difahami itu menjadi habit ataupun akhlak, dia perlu melakukan amal ibadat ketaatan secara berulang sampailah terpahat di dalam jiwanya watak dan perilaku seorang Muslim yang menunjukkan orang itu beriman. Jadi sebenarnya perilaku orang yang beriman ini kita boleh lihat pada zahir mereka. Apabila mereka menunjukkan akhlak yang baik, bercakap benar, amanah, tidak rasuah, tidak menipu, tidak berbohong, bertanggungjawab, semua ciri-ciri yang menggambar akhlak yang baik, itu tandanya orang itu beriman. Sebab apa? Manusia tidak boleh berlakon dalam semua perkara. Watak-watak yang buruk akan tertonjol
ketika mana mereka bersama-sama dengan golongan mereka. Tapi orang yang beriman ini watak mereka sama saja. Ketika bersama orang ramai atau bersendirian, tertonjol akhlak dan watak orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu disebabkan oleh kerana proses orientasi didikan yang telah dilakukan oleh orang Muslim, sehingga akhirnya keyakinan pada hari akhirat, keyakinan pada syurga dan neraka terpahat dalam jiwa mereka. Maksudnya apa yang saya nak cakap ini adalah pengulangan sesuatu yang kita nak, itulah yang akan menjadi prinsip kehidupan kita. Jadi secara ringkasnya, hidup kita ini dipandu oleh apa yang kita percaya. Kalau kita percaya negatif, maka negatiflah yang akan mendorong tindak tanduk kita. Tapi sekiranya kita percaya kepada sesuatu yang positif, perkara positif itulah yang akan memandu hidup kita. Jadi salah satu cara bagaimana kita nak menukar tabiat negatif yang ada pada diri kita, kita perlu tahu, kita perlu senaraikan apakah perkara positif yang perlu ada untuk kita berjaya. Contohnya kita menyenaraikan sales cycle yang perlu kita buat. Contohnya kita dah tahu di dalam kejayaan industri takaful ini perlu kita laksanakan putaran sales cycle itu secara berturutan, secara tepat, ikut KPI dan ikut keperluan average, law average yang diperlukan. Contohnya kita perlu ada 300 nama leads ataupun prospek setiap masa. Dia mestilah menjadi KPI, mesti jadi keyakinan pada diri kita bahawa kita perlu ada, aku perlu memiliki 300 nama prospek yang berkualiti. Aku boleh dapat 300 nama prospek yang berkualiti. Aku akan dapat 300 nama prospek yang berkualiti pada hari ini. Kita kena tulis perkara yang sama dan kita ucapkan pada diri kita, barulah akan lahir belief dalam diri kita. Bila subconscious mind kita percaya, baru dia akan menggerakkan kita bertindak. Maksudnya kita perlu ceritakan kepada subconscious mind ini siapa diri kita, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, dan ulang-ulang sampai dia menjadi satu yang kita trust dan percaya. Dengan ada prinsip keyakinan itu, barulah anggota kita boleh bertindak secara konsisten melakukan prinsip lakukan sales cycle yang diperlukan begitu. Maksudnya kemudian kita kena masuk step yang kedua, kita kena cerita pada diri kita, aku berjaya melakukan appointment 5 orang sehari. Aku berjaya membuat appointment 5 orang sehari. Hari ini aku dapat buat appointment 5 orang sehari. Jadi kita ucapkan pada diri kita dan kita tulis maksudnya apa yang kita rancang, apa yang kita ingin buat, hendaklah kita cakap, kita ucap. Kita hilangkan perasaan takut supaya kita merasa teruja. Kemudian kita ceritalah kenapa kita nak matlamat kita. Contoh kita kata, you nak matlamat pendapatan 10,000 sebulan selepas 3 bulan punya aktiviti jualan. So kena lihat apa aktiviti yang perlu buat, berapa prospecting yang kena ada, berapa orang yang kena approach, berapa orang yang kena set appointment, berapa proposal yang kena dibuat, berapa presentation yang perlu dilakukan. Itu adalah sesuatu yang sudah yang kita katakan sudah ada KPI-nya. Kita hanya perlu susun dan buat. Kemudian yang menghalang kita untuk melakukan apa yang kita rancang adalah sabotaj dalam diri kita, ialah kita rasa takut. Takut terhadap sesuatu yang kita tak tahu. Takut untuk jumpa orang, takut kena marah, takut di-reject. Perasaan takut itu adalah belief, keyakinan lama yang terpahat dalam diri kita. Jadi keyakinan itu perlu dibuang. Macam mana nak buang? Kita gantikan perasaan itu dengan perasaan bau, teruja. Kita boleh tukar. Aku suka untuk bertemu dengan orang. Aku suka untuk menceritakan kebaikan takaful kepada mereka. Aku suka untuk memastikan keluarga orang Islam memiliki perlindungan takaful yang mencukupi. Aku suka keluarga mereka bahagia. Aku suka mereka tidak terbelenggu dengan hutang. Aku suka mereka mendapat dana yang mencukupi ketika mana mereka disimpa musibah. Jadi aku nak tolong siapa? Sebutkan nama orang yang kita nak jumpa. Aku nak tolong siapa? Ahmad, Ali, Muhammad. Orang ini siapa? Aku nak jumpa dengan doktor ini besok. Jadi kita sebutkan nama-nama orang yang kita nak jumpa, senaraikan dan terus buat action, selepas tu buat panggilan. Mungkin kita rasa payah nak buat call. Bagi tahu hari ini aku akan buat call panggilan
30 nama. Yang pertama, nama siapa? 2, 3, 4 sampai 30. Sebutkan nama-nama mereka. Aku akan pastikan mereka ini mendapat panggilan aku hari ini. Begitu sebenarnya kita kena, itulah cara bagaimana nak menimbulkan rasa berani untuk melakukan tanggungjawab. Ini adalah fear, ketakutan ni yang ada dalam diri manusia disebabkan oleh belief, keyakinan yang lampau yang belum diselesaikan. Jadi sebelum apa ni sales cycle ini menjadi habit, menjadi rutin amalan anda, kita mesti bermujahadah. Di sini kita ada perlunya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hidayah adalah sesuatu habit. Apabila manusia sudah habitnya menunaikan solat dengan khusyuk, itu adalah hidayah daripada Allah. Tapi dia tidak akan mampu untuk mendapat solat yang khusyuk kalau dia tidak mujahadah, bersungguh-sungguh, berlawan, sehinggalah dia mencapai habit solat yang khusyuk. Begitulah juga habit-habit amalan dan aktiviti-aktiviti lain yang boleh mendatangkan keuntungan dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya, the power of belief ini, keyakinan, kuasa keyakinan ini sebenarnya kita kena ciptakan, kena wujudkan keyakinan. Dia tidak datang, kena berusaha untuk menanam keyakinan. Iaitulah keyakinan ini sesuatu yang telah sebati dalam subconscious mind kita. Subconscious mind kita itulah yang mendorong kita bekerja selari dengan apa yang kita nak. Jadi kita boleh petakan apa hari ini orang kata neuro linguistic programming. Kita boleh programkan minda kita, subconscious mind kita, apa yang kita nak buat. Bila kita dah programkan, programming inilah yang saya katakan sebagai apa ni, organized planning. Kita kena buat planning secara tersusun. Maksudnya kita kena tahu KPI, kita tahu SOP, kita tahu apa yang patut dibuat, dan kita gariskan ini yang kerja kita kena buat. Sebab kita adalah bos pada diri kita. Kalau you makan gaji, boleh dah saya paksa you untuk buat. Tapi hari ini siapa nak paksa kita? Sebab kita adalah bos pada diri kita, dan yang akan memaksa diri kita adalah kita sendiri yang merupakan leader kepada diri kita. Jadi kita kena bertukar daripada orang biasa menjadi manusia yang berfikiran leadership. Leadership ini dia bekerja berdasarkan vision, mission, SOP, KPI yang dia telah tentukan dan dia akan buat. Dan satu perkara yang penting adalah disiplin dirilah untuk patuh. Di sini kita perlu ada mentor. Jadi gunakan leader untuk bertanyalah selalu pada leader, minta tolong leader untuk follow up, untuk mentor, untuk tunjuk jalan. Kerana di dalam industri ini, kejayaan leader adalah kejayaan merubah downline yang menjadi orang yang berjaya. Aku lihat qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.